Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada ibu dan bapa yang dikasihi sekalian dan pula pada saudara-saudari yang disayangi sekalian. Lagi pula alhamdulillah pada hari ini kita bersama pula kitab kita di kitab Mutla'il Badrain yang kita telah buat dan kita telah nak berbahasa dari bicaraan dulu daripada masalah wajib di atas tiap seorang, daripada mukallaf saat itu kena mengenalkan akan Allah dan pula kena mengenalkan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Jadi hak musannif kita kata dulu dan muallif kita kata ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Jadi minggu yang telah lalu dan pula minggu yang belum pada raya kita dah bicaranya, musannif kata i'lam annahu ala yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin walau kana raqiqa an ya'rifa arkanal islam wal iman. Jadi muallif kita pengarang kita kata wajiblah ketahuilah engkau bahawa wajib di atas tiap-tiap seorang, wajib pada syarak. Yajibu i'lam annahu yajibu ala syakhsin minal mukallafin. Ketahuilah engkau bahawa wajib dan pasti dan lazim difardukan di atas tiap-tiap seorang daripada orang mukallafin saat ni walau kana raqiqa, jikalau dia saat ni tu hamba orang sekalipun. Makna kata wajib di atas dia saat ni tu apa dia? Ayya'rifa arkanal islami wal iman. Wajiblah dia tu kena mengenali dan pula dia tu kena tahu masalah rukun Islam yang 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kata dulu fa arkanul islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita tahu makruf lagi pula min daruratiddin, daripada benda yang terkepit daripada agama, tak ada kena kita fikir tilai. Wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baital haram in istata'ta ilai sabila. 5 perkara tu daripada rukun-rukun Islam hak yang kita tahu, daripada perkara yang terkepit dan perkara yang pasti daripada agama. Dan yang kita nak masuk cara hari ini daripada rukun iman. Daripada hadis Jibril dulu kata wa akhbirni anil iman, maka Nabi pun faqal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulin wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Nabi hak Jibril tanya dia dulu di dalam satu hadis, dikatakan hadis Jibril. Maka musannif kita dan pengarang kita mendatangkan di sini ni dan buat sini ni ayat kata wa arkanul imani sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi musannif kita dan muallif kata dan rukun-rukun iman wa arkanul imani sittatun, dan bermula segala tiang-tiang bagi iman, yakni pokok bagi iman, rukun bagi iman dan tiang bagi iman ni ada ninya. Yang terjemah musannif kita dan pengarang kita dan rukun iman itu yakni dan bermula rukun iman itu ialah ada 6 perkara. Rukun iman ialah ada ni perkara.
Dah masalah rukun Islam hak tu orang panggil benar hak duk bersangkut dengan amalan-amalan zahiriyah, dikatakan al-a'malu zahirah, yakni segala amalan zahirah, yakni yang duk bertamak dan pula duk bergantungi dengan rukun-rukun Islam. Sebab rukun Islam ni gapo yang pertama kali kita bertutur dan kita mengaku dan kita mengaku dengan lidah kita, dengan kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang panggil rupa anzahir. Semaya dikata rupa zahir, amal zahir, kerja zahir, tugas saya zahir mana? Allahu akbar. Orang panggil benar-benar hak yang bersangkut dengan amalan-amalan zahir kita. Puasa bersangkut amalan zahir, zakat kita keluarkan harta kita, kita becek daripada harta menega kita, maka kita jemput ambil, kita cek ambil daripada harta menega, maka kita keluarkan akal zakat. Haji pun dikata anggota zahir. Mana kata kena nak kapal, lepas nak kapal tu bakok gitu Mekah di Judah, lepas Judah giduk di hotel Judah, lepas pada hotel Judah giduk di Mekah, hotel Mekah kat mana mari duduk di padang Arafah. Ini namanya amalan zahir. Amalan-amalan yang pesing ternyata yang kita boleh tengok. Adapun masalah kita nak bercara hari ini, masalah amalan-amalan yang pesing qalbi, yang pesing batin, yang pesing dalam, yang pesing sembunyi. Tu dia kata wa arkanul imani sittah, dan rukun iman itu, yakni bermula rukun iman itu ialah 6 perkara. Mana ni perkara? Iaitu rukun iman ini, bahawa engkau percaya akan Allah. Engkau tu percaya akan Allah. Kecek tak payah tu. An tu'mina billah. Banyak lagi kita kata orang reti rukun iman tu alhamdulillah. Kadang-kadang dia banyak daripada orang yang reti tapi yang berpegang tu tak ada. Banyak buat kita boleh hoyak belakang rukun iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat Allah, percaya dengan kita Allah, percaya dengan Rasul Allah. Semua tu kadang-kadang kebanyakan orang ngaji tu boleh hoyaklah rukun iman. Tapi hakikat dan isi dalam rukun iman tu, kebanyakan kita saat ni tu tak sapa kepada hati kecil. Hak ni yang bahasnya. Yang ni kata rukun iman pertama, iaitu bahawa engkau percaya akan Allah. Yakni kita percaya dengan Allah. Yakin dengan Allah, berpegang dengan Allah, iktimat dengan Allah, tupu kepada Allah. Hak ni payah ni. Hala ni dia lebih-lebih kurang, lebih-lebih lagi daripada dunia sekarang, ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang disayangi, lebih-lebih dunia sekarang. Allah duduk di mana sekarang? Hadis sekarang ni semua pakak duk takut ke COVID belaka, takut ke corona belaka, takut ke corona lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni makna kata keyakinan kita tak sampai tahap. Boleh kecek belaka rukun iman tie bagi iman, pokok bagi iman ialah percaya dengan Allah, tapi percaya mung saat ni tu dengan Allah tu setara mana? Pergi mung dengan Allah tu setara mana? Masalah kita tu penyakit corona, penyakit COVID, kita tu satu penyakit daripada Allah, satu masalah makhluk daripada Allah, satu kejadian Allah, tapi masalah asbab nak membawa ada kita penyakit tu tak bolehlah kita pergi cari tempat reduk beripung ramah, tempat reduk ramah, janganlah kita duk cari. Tapi kita takut penyakit, siapa nak tidur pun tak boleh, siapa tak tubik luar rumah, siapa orang mari rumah pun saat ni tak bertemu, tak bersalah. Tu bukir tu, hak tu bukir tu. Bermakna kita kena letak kena molek. Nyakit satu makhluk Allah, satu kejadian Allah, tapi kita bertupu kepada Allah. Allah nak kena atas apa, nak kena atas apa, itu Allah. Semuanya kita berdoa dengan Allah. Jangan siapa duk boh hari-hari zikir dengan COVID, zikir dengan corona, COVID. Lama-lama kita jadi takut kepada COVID lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita tak betul. Ini pegangan kita tak kena. Ini pegangan kita tidak sahih, ibu bapa. Kalau kita peganglah ni, bermakna kata akidah kita, pegangan kita itu salah. Bahkan kita pegang takut ke Allah,
takut daripada azab Allah, takut daripada siksa Allah. Kemudian kita turut titah Allah, turut dengan arahan Allah. Adapun menyakit saat ni tempat beripun ramai-ramai kita tak pergi. Sebab kita jangan mencapak diri kita kepada binasa. Tuhan kata dah di dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capakkan diri kamu dalam kebinasaan. Misalnya kita tahu dah sini rima dah. Tak apa rima tak rima apa kawan dengan Tuhan, kau yakin kita. Itu salah cara muamalat kita. Itu salah cara pergaulan kita. Tahu dah sini gajah berkaedah, sini ada beruk gila dah, ataupun ada hanya gila dah. Kau nak pergi juga. Itu orang panggil muamalat kita tak kena. Orang panggil kita letak tu jarum kita tak kena. Yakin dengan Allah, duduk dalam hati. Semua perkara Allah, semua kejadian Allah, semua duk berlaku atas muka bumi di kita, boleh tengok tak boleh tengok, semua tu Allah. Mutu berlaku atas batas, itu Allah. Masalah hari ni rezeki payah Allah, cari makan di hari ni payah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini gerak Allah. Patut di hari ni jalan ni Allah Subhanahu wa taala nak basuh bumi ya ibu bapa. Allah Ta'ala nak basuh bumi ni, bumi sangat-sangat cemas. Kerana satu hari, amal nak ceritanya, bumi di Madinah itu, bumi di kawasan, nari-nari Arab saat itu ada berkocok dan ada bergonyeh. Bahasa Arab panggil zilzal. Apa zilzal? Yakni bergonyeh dan berkocok bumi. Maka kenapa? Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab pergi di bumi tu, bumi. Demi Allah, sebab apa boleh bergonyeh? Sebab apa mu tu boleh berkocok? Maka bumi tu jawab kata, ya kata Umar, ya kata kerana aku takut ke Allah Subhanahu wa taala. Bumi tu bercakap dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, kerana aku takut ke Allah sebab manusia ni banyak berdosa. Manusia ni banyak kena dengan Allah. Manusia tak turut titah Allah. Manusia banyak deraka kepada Allah. Dengan sebab ni ku gonyeh ni, dengan sebab ni ku bergepa ni. Maka di hari ni cuba tengok ibu bapa, maksiat ni serata di mana pun ada. Serata kita tengok tu baik luar rumah pak maksiat dah. Kadang-kadang dalam rumah tu penuh dengan maksiat dah. Lepas Tuhan tak bala apa ibu bapa. Tuhan tak turun rahmat dah lah. Depa bila kita misal air la jebur ke penuh dengan air, menyok nak masuk tak boleh dah. Menyok nak masuk la jebur tu tak boleh dah. Kenapa? Penuh dengan air. Kalau misalnya dalam jebur tu penuh dengan minyak, masalah air tu nak masuk tak? Learning dunia kita ni di bawah hukum langit penuh dengan apa? Penuh dengan maksiat. Maksiat berzina lah, maksiat makan arak lah, maksiat makan reba lah, makan duit tak betul lah, macam-macam. Maka penuh dengan maksiat. Lepas tu rahmat nak seli tuju mana ibu apa? Rahmat tu nak pergi seliti mana? Rahmat nak pergi masuk di mana? Nak masuk tak boleh lah sebab tempat kita duduk penuh dengan maksiat, penuh dengan berdosa, penuh dengan deraka kepada Allah. Sebab itulah keyakinan kita dengan Allah. Kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala turun rahmat pada kita, maka kita kena pisahlah benda kita duk deraka ke Allah, benda kita duk berdosa dengan Allah, maka kita pakak-pakak bertaubat dengan Allah. Apabila maksiat kita, dosa kita diampunkan oleh Allah, Tuhan sepak setengah daripada dosa-dosa buat kita pakak bertaubat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan selikan dengan rahmat, akan selikan dengan nikmat, akan selikan dengan rezeki. Semua tiap-tiap perkara yang Allah Taala uji, maka itu ada hikmatnya, ada sebaliknya, ada rusianya. Cumanya kita fikir siapa, fikir tak siapa. Tu ya ibu bapa. Maka pergi kita molek dengan Allah. Pergi comel dengan Allah. Tuhan kata kul huwallahu ahad, Allahus samad. Mun kata ya Muhammad, Allah satu saja. Allah tidak berbilang. Tuhan tak ada dua, Tuhan tak ada tiga. Tuhan yang bernama Allah, ya. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pada zat, zat hak macam Tuhan tak ada. Zat Allah Ta'ala saja. Tuhan yang sepatut yang kita semua, Tuhan yang sepatut kita tu taati, Tuhan yang sepatut kita mengabdikan. Adapun yang lain pada Allah, tak sepatut dan tak layak kita saat itu semua. Tak sepatut kita tu mentaati, tak sepatut kita mempersembahi. Ni nak ayat hak benda yang sepatut kita semua, sepatut kita taat, layak kita taat dan patut, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah dikatakan kita tu kena taat wis benar-benar. Taat wis jadi sepenuh-penuh dengan Allah, insya-Allah Tuhan akan ganti benar-benar rahmat. Di hari ini tempat kita duduk penuh dengan bala,
penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan deraka ke Allah. Lepas tu nak seli rahmat kat mana ibu bapa, saudara-saudari? Kita cuba-cuba, kita semua ibu bapa, kita pakat bertobat dengan Allah, pakat tobat dosa kita dengan Allah, pakat puasa, pakat gapo, tobat berdoa dengan Allah waktu malam, insya-Allah Tuhan akan seli pada kita daripada rahmat-rahmatnya. Ni kita yakin Allah Ta'ala pada perbuatannya, pada perbuatan, dan pada sifat, dan pada zat-zat Tuhan ya. Tuhan yang patut, yang kita dok katanya la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan malaikat Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar kita semua, Allah saja. Ada pun dok nampak benda lain pada Allah, itu bukan. Sebab itulah banyak gangguan daripada hati kita, banyaklah benda mari hidup pucah kita daripada was-was syaitan tu, nak wi kita tu selera, nak wi kita tu punah, nak wi kita tu binasa, banyak sangat-sangat. Apa tu? Tuhan satu pada sifat. Sifat Allah Ta'ala, kudrat Allah satu saja, iradat Allah satu saja, ilmu Allah satu saja, wujud Allah satu saja, kidam Allah satu saja. Dan pula af'al, perbuatan Allah pun cumanya kita nampak ya perbuatan demo tu, perbuatan orang ni, nampak demo tu menebai kayu, nampak demo tu nak dia, nampak demo tu muat dia, nampak demo tu jual dia. Semua tu zahir saja perbuatan hak kita nak nampak beribu-ribu perbuatan, hakikatnya ya siapa dia yang wikese, yakni Allah saja wikese demo tu boleh bergerak pergi jual dia. Allah Ta'ala seorang ya, bergerak demo saat ni tu boleh nak dia, boleh bergerak demo tu boleh menega. Hakikatnya masalah muathir pada perbuatan yang kita nampak pada manusia, pada yang lain pada manusia, semua ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kita yakin Allah, kita percaya dengan Allah. Hak yang apa maksud pada hadis itu, an tu'mina billah, engkau beriman, engkau percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah makna kena pegang wi kukuh, ikat wi kukuh, sipu wi kemah di dalam hati. Semua perbuatan hadap berlaku gitu gini, hak dok mati situ sebab kawin, mati sini sebab kawin, mati situ sebab gotu sebab goni, semua hakikat tu perbuatan itu Allah saja boleh menguasai, Allah saja yang boleh buat putusan, Allah saja boleh menghukumnya, yang lain tidak boleh. Ini pegawai molek, pegawai molek akidah 50 tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah kita kecek dah malam maring, ialah 7 kalimah, yakni 7 perkataan, 7 pepatah. Dengan kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa 7 anggota kita. Kita kata la ilaha illallah, Tuhan ampun dosa tangan kita 2 belah, Tuhan ampun dosa 2 mata kita, Allah Ta'ala ampun dosa 2 kaki kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa apa? Dosa mulut kita. Ataupun dosa hati kita Tuhan akan ampun dengan kata la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasul, inilah ulama kaji tu baik kepada 50 akidah. Bagi orang ngajikan usuluddin, bagi orang ngajikan ilmu tauhid, bagi orang ngajikan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, maka dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia tu baik 20 sifat. Kita dak ngaji sifat 20, wujud, kidai, baka, kenal. La ilaha illallah kata Allah yang ada, tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar kita semua, yang sebenar yang layak ialah Allah. Allah sebenar kita semua layak kita ibadat, layak kita tupu ni, dia kena bersifat lagana, dia kena bersifat dengan wujud, ia kena bersifat dengan kidam, ia kena sifat dengan baqa, ia kena sifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ia kena bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafs. Tu maksud dalam la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar, pada sebenar adanya ialah Allah. Allah sebenar ni ia kena bersifat kena bersifat dengan wujud, ia kena bersifat dengan qidam, ia kena bersifat dengan baqa, ia kena sifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hani pergi mana hak ni dak tubik disifat 20 tu.
Dah. 20 sifat wajib kita beriman, 20 sifat wajib kita kena, wajib 20 sifat wajib kita kena tafsir satu persatu, dan pula mustahil bagi Allah ialah 10, 20 juga jadi 40, dan pula benda mustahil bagi Allah 20, dan benda yang mungkin bagi Allah tu satu jadi 41. Yang wajib bagi Rasul tu 4 dan mustahil bagi Rasul tu 4, jadinya 49. Maka mungkinnya bagi Rasul ialah satu, jadi 50. Khamsuna aqidatan yang termasuk yatadammanu tahta kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni terkandung dan termasuklah ia di bawah kalimah la ilaha illallah. Ini mau nak kecek dengan cara ringkas, nak kupas pakai-pakai apa. Hak ni nak mendalami lagi, kita kena pergi ngajikan usul. Anak kata percaya kita dengan Allah, Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allah yang tidak berbilang, semua menguasai benda yang duk berlaku semua, yang nampak di mata kita, tak nampak di mata kita, duk bang situ, bang sini, rutuh bombing gitu, bergonjang, semua itu khijaan Allah. Itu mu'athir wahidun ialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengkesai, yang menjaksa, yang berbekas benda tu, semua itu Allah. Adapun benda lain tu zahiran, zahir saja ya. Oh, kata demo tu buat gotu we, kata demo tu nego we, kata demo tu nak dia we, demo tu duk berkebun we, demo tu kebah zahir saja ya, kata duk menebah kebun gitu ni. Hakikat boleh denyuk dia tu, boleh bergerak dia tu, boleh pegangnya, semua ini hakikat perbuatan tu daripada Allah. Nah, ni sifat 20 itulah makna katanya kita kena mengaji suku lah. Mau nak ugi cara ringkas-ringkasnya, cara ringkas-ringkas. Dan yang kedua daripada rukun imannya, apa dia? Wa malaikatihi, dan pula malaikat-malaikat Allah. Makna kita kena percaya dengan malaikat Allah. Hak saat ni kita tahu sifat hak yang wajib kita percaya ialah sifat-sifat 20 tu wajib kita kena dan wajib kita kena tahu, dan wajib kita kena tahu satu persatu dengan jalan tafsilan. Pertama, wujud. Apa arti wujud? Yakni ada Allah. Apa arti kidam? Yakni sedia Allah. Apa arti baqa? Yakni kekalnya Allah, tidak ada kesudahan. Makna wajib kena tahu satu persatu. Yang kedua, kita percaya dengan malaikat Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari. Yang disayangi, kita kena percaya yang kedua daripada tunye ime, asas ime, tapak ime, percaya dengan malaikat Allah. Maka malaikat Allah ni banyak, siapa kita nak hitung tak boleh. Siapa kita nak bilang tak boleh. Tak menguasai manusia, tidak tahu bilangan malaikat. Malaikat illallah, Allah saja, Allah jua, Allah saja yang boleh tahu tentang bilangan-bilangan malaikat. Adapun kita manusia ni tak boleh nak tahu, tak boleh nak menghitung, tak boleh nak mengerti banyak manakah daripada para malaikat. Nak bilang tak boleh. Temunya hak wajib kita berimej dan wajib kita membilang dan wajib kita saat ni mentafsir satu persatu ialah 10 orang daripada ru'asaul malaikah, daripada ketua-ketua dan kepala-kepala malaikat ialah 10 saja. Mana? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, yang kelima Raqib, yang keenam Atid, yang ketujuhnya Munkar, yang kelapan Nakir, yang kesembilannya Zanah Magawak. Malaikat Ridwan, yang ke-10-nya Malik Zabaniyah. 10 orang ni wajib kita kena kenal. Wajib kita kena tahu. Di atas jalan kita tafsirkan satu persatu supaya juga dengan para nabi hak 25 orang. Yang pertama Adam alaihi salam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, yang keempatnya Saleh, yang kelimanya Hud. Tu kena bila satu persatu. Supaya juga malaikat yang 10 wajib kita kena kenal, wajib kita kena tahu. Supaya budak-budak tadi kata malaikat yang wajib kita kena tahu ialah 10. Yang pertama Jibril ataupun Jibrail, yang kedua Mikail, yang tiga Israfil, yang keempat Izrail. Lepas tu amun nak royak satu-satunya. Hak ni wajib kita kena di atas jalan pakah-pakah, di atas jalan tafsir satu persatu.
Apakah tugas bagi Jibril yang Allah Ta'ala tugasan? Khidmah kepada Jibril. Jibril ni tugasan dia ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangi. Nah, malaikat Jibril tugasan dia nanti waktu turun wahyu daripada Allah wari kepada para nabi dan para rasul. Ini tugasan dan ini panik bagi Jibril alaihissalam. Tugasan dia, panik dia ialah nanti wahyu kalamullah, cakapan Allah dan titahan Allah wari kepada rasul, menyampai pada rasul, ajar pada rasul. Rasul inilah akan menyampai pula setengah lagi kepada umat-umat mereka, kepada kaum-kaum mereka. Ini tugasan bagi Jibril alaihissalam. Dan tugasan kita kata malaikat yang kedua dikatakan dia Mikail. Mikail tahu ni. Amun nak ayat cara rekah-rekah ni. Mikail tugasan dia gapo ibu bapa yang dirahmati Allah. Mikail tugasan dia saat ni nanti bawa rezeki dan hujan turun daripada langit. Ketika hujan turun daripada langit, ia serta dalam hujan tu gapo? Rezeki selalu. Perhatian ibu bapa. Gano boleh kata rezeki tu ya orang panggil ujian turun tu ya rezeki. Tapi ujian kebiasaan tu misalnya kita kata duk marah lama-lama, pang kayu pun kering habis, upuk pun nampak merah habis, pokok kayu pun nampak naung, nampak tarak, nampak kuning habis. Kemudian Allah Ta'ala tugasan pada Mikail. Hei Mikail, muat turunkan hujan serta dengan rezeki. Apabila hujan yang diwat turunkan oleh Mikail kepada bumi, hadis itulah lama hujan tak turun sampai sebulan 2 bulan. Kita pun berasa panas, berasa betak. Buka kipas angin pun tak jadi. Buka kipas angin 2-3 ti pun tak jadi. Berasa panas berasa betak. Peluh yak pelak kita kata. Mik kipas pun tak jadi nah. Mik air saat ni tu letak di kan lepas. Maka gelebah-gelebah nak sejud sikit, maka Mikail buat turunkan hujan. Apabila turunkan hujan, bumi yang kering saat ni, binatang nak makan upuk tak ada dah, kering habis, kering kotor habis dah. Maka upuk nampak hijau tumbuh di bumi, pokok kayu pun nampak segar semula, hak yang kuning nampak hijau klik semula. Sebab apa? Sebab air tu turun ke dalam bumi, pokok kayu tu segar dan upuk-upuk yang hijau yang kuning-kuning jadi hijau. Maka di situlah pokok kayu saat ni tu apabila ia segar dengan sebab hujan turun, maka ia tu buah Kalau masalah dia, ya tubik buah dia. Kalau masalah pokok tau dokong, ya tubik buah dokong. Kalau buah salak, ya tubik buah salak. Kalau masalah buah mangga, tubik buah mangga. Maka getah pun ya akan tubik. Dengan sebab air hujan yang diwat turunkan oleh Mikail. Inilah tugasan dan panik yang diberikan oleh Allah kepada Mikail. Nah, 2. Yang ketiga, malaikat yang 3. Yang wajib kita kena tahu dan kita kena tafsir satu persatu. Yang kedua, yang 3 ialah dikatakan Israfil. Ni malaikat besar-besar aja ni. Ni daripada pala-pala malaikat. Ketua-ketua malaikat. Daripada warna-warna hak malaikat yang 3, Israfil. Israfil ni khija ya gapo apa? Yakni Israfil ni khija dia saat ni tu. Dah. Gapa dia? Yakni nanti siuk sunah sangkala yang pertama dan yang kedua. Ni khija Israfil. Maka hak dak sebut dalam hadis sunah bagi Israfil, ya bang, ya berekok supaya dengan tanduk lembu. Jadi berekok supaya dengan tanduk lembu. Nah, ya berekok, ya berekok pada tanduk lembu. Lepas tu di sunah bagi Israfil yang dia nak siuk kali pertama, kali kedua, maka di sunah ya ada 12 lubang. Ada 12 hufaran. Nah, hufratan. Yakni di sunah bagi Israfil tu kata 12 hufratan, ada 12 lubang. Maka ia siuk lubang mana? Pong. Maka Tuhan kita, hei Israfil, angka siuklah kan sunah kala yang pertama. Maka Israfil pun siuk. Pong. Semua daripada benda-benda yang bernafas, maka mati semua. Mati semua, tak kira daripada kita manusia, tak kira daripada jin hatu, tak kira daripada para malaikat, tak kira daripada binatang, air, itik, lembu, kebah, tak kira daripada benda sumuk, benda pemenatang ataupun benda-benda menyawa, semua akan mati dengan sebab siuk sunah sangkala yang pertama daripada Israfil. Ini tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Israfil. Inilah dikatakan kerjaan bagi Israfil.
yang Allah Subhanahu wa taala baginya kepada Israfil siuk sunai yang skala yang pertama, maka Tuhan tanya di hari itu, limanil mulkul yaum, hei bagi siapa hari ni kerajaan? Ni Tuhan nak megah diri dia ni, Tuhan nak besar dia. Lepas pada Israfil siuk paun tu mati habis. Tak ada kira fahadok debe raja tak raja ko, orang kedebe ke orang gapo orang kaya, semua mati lenyap habis. Tak ada seka buta di atas muka bumi ni, tak ada seka buta ibu apa. Malaikatnya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah pada hari ni, hari kiamat ni? Al-mulku, kerajaan. Di hari ni duk riuh rendah dah ni. Ilamat kemat tu tubik semua dah. Lalu tubik semua. Mana? Jatih tino ramai pada jatih pun tubik dah. Berzina pun banyak dah. Makan tak kira ambil belakang harta, tak kira halal ke haram, tak kira asal ke duit ke sudah. Lepas tu masalah music semua ibu re pun jadi dah. Masalah benda kaya mabuk pun jadi berlaku dah. Lepas tu orang panggil muk jadi hamba bagi anak pun tubik lah ke dah. Tu baik belaka dah. Salah satu daripada ilamat kiamatnya, Allah Subhanahu wa taala akad Nabi sallallahu naik ke langit tu, itu salah satu daripada ilamat kiamat juga. Tapi ilamat kiamat besar-besar, hak besar-besar, hak katanya nak berlaku dah utuh langit ataupun nak habis dah manusia dan benda-benda nyawa ni Allah Taala saat itu nak beranak habis dah, dia tak mari lagi. Dajjal pun tak mari lagi, Nabi Isa tak mari lagi, Imam Mahdi pun tak mari lagi. Masalah-masalah matahari naik belah jatuh dengan matahari saat ni tu, naik lek jatuh dengan bulan tu naik sekali lebelah lek jatuh, hak ni tak ada timur lagi. Kalau timur hak ni cuk dah. Lepas tu amor nak pesannya di jalan ni bu bapak saudara-saudari, kalau kita tak khabar lagi, tak sedar lagi, tak ada hari dah, tak ada je dah, tak ada masa dah, tak ada detik ke dah. Kalau je sekarang, kalau tak ada nak bergaduh bertaubat kepada Allah, tak ada bergaduh nak kembali pada Allah, nak cerita dosa kita dengan Allah, nak beribadat kita pada Allah, kalau tak khabar lagi, tak sedar lagi saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka hari ni tak ada dah. Tak ada dah kita. Ni Tuhan ada uji lepas tu kita tak ada kena angin dah kata dunia ni nak seni, tak ada seni dah. Kau susah mata dah. Hak orang tua duk royak dulu-dulu tu kau dah. Hak orang panggil kau duk timur mata dah. Duk timur. Sebab itulah kita saat ni tu. Sebab itulah kita kena jaga-jagalah. Buah boleh buat amal ke buat amal. Boleh pergi wasabah. Kalau mati lah wasabah, alhamdulillah. Lepas tu kalau boleh mati tas jadah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau boleh mati tas Quran, alhamdulillah. Kalau boleh mati lah sujud duk semaya, oh masya Allah, ni dijaminkan syurga oleh Allah. Pas kita nak gapo apa? Pahala ni kalau kaca nak kebun besar-besar, kaca nak kebun luas-luas. Dunia tak seni dah. Lepas tu kata nak duit banyak-banyak, nak pergi mana? Mati tak boleh pergi dah. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Kalau duit ada juta-juta, ada 10 juta, tengoklah ni. Orang ada duit nak guna tak boleh. Sama telah orang tak ada duit. Orang ada duit nak bebas tak boleh. Nak hidup kedai, minum teh, nak relax. Kajmah dia nak kecek, relax. Orang nak saifi, nak pukul ramai. Pun tak sedap dah lah ni. Sebab dok takut COVID belaka dah. Tak seni dah. Lepas tu lepas pada ni. Ni tahun ni setara ni. Tahun depan lagu mana. Nak timbul COVID ke, nak berkampuh COVID ke, nak berganda lebih pada COVID ke lagu mana. Kita tak tahu lagi. Benda ni kerjaan Allah. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Semua ini wajib kita kena beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qada Allah sudah dimenentukan oleh Allah. Tak sedar dah. Yang keempat, Tuhan tanya bagi siapa ni kerajaan? Semua tak ada siapa dia jawab hari tu. Sebab mati bilicing dah. Mati bilicing, lenyap tak ada, tiada dah, lenyap bilicing dah. Tuhan kata dia jawab dia sendiri. Dia tanya sebagai kemegahan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Limanil mulkul yaum, bagi siapa ni kerajaan hari ni? Hafuk duk debel kata aku debel lah kapur ni, aku debel di sini. Hari ni Tuhan tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapa kau kerajaan? Kama dia Tuhan jawab je sendiri, lillahil wahidil qahar. Bagi Allah Ta'ala jualah kerajaannya. Bagi Allah Ta'ala maha tinggi, maha besar, maha kuasa. Ya, sajanya orang panggil kerajaan, orang duk miliki. 3. Yang keempat, malaikat.
Yang wajib kita tahu dan wajib saat ini kita kenal dan wajib kita kena tafsir. Yang keempat dikatakan Israel. Israel. Apa dia malaikat Israel? Hak yang kita duk kenal-kenalnya malakul maut. Malakul maut. Baca malakul maut. Bukan malikul maut. Kalau baca malikul maut makna raja bagi mati. Tak baca malakul maut. Banyak kita duk baca malikil maut. Malikil maut. Tak kena tu. Sebab lapan malak ni minglekah. Lapan ya tu kita baca malikun. Ya jadi makna terjemah Jawi. Jadi raja. Raja, seorang raja. Kalau kita baca malakun, yakni seorang malaikat. Kalau kita pergi baca mulkun, itu makna rentahan kerajaan. Kalau pergi baca milkun, itu milik kita. Tu. Lapas ulah tu ya, tapi baris buh baik lain. Supaya nak misal apa junnah, jannah, jinnah. Kalau baca junnatun, hak tu maknanya apa? Penepih dan perisai. Kalau kita baca jinnatun, hak tu satu jin. Minal jinnati wan nas. Kalau baca jannatun, itu makna syurga di dalam akhirat, yakni kebun-kebun yang direnakan dengan pokok-pokok kayu. No ya talapak rat dia sangat-sangat kaya ibu bapa. Sebab tu baca malakul maut. Israel ialah kena kepada malakul maut, malaikat yang nanti kutik, yang nanti cabut nyawa daripada manusia. Malakul maut tu ya Allah, tak mahu nyawa manusia ya Allah, takut manusianya tutup dakwa di akhirat. Tuhan kata tak apa malakul maut, hei Israel mu ambil lah, mu ambil nyawa manusia. Lepas tu aku mau tak mahu ya Allah, kalau mu ambil insya-Allah nama di akhirat esok fok ni kata oh ni ya ambil nyawa mu, ya ambil nyawa mu. Pakak tutup dakwa mu ya juta ya beribu juta-juta ribu pakak dakwa tu sebab saya ni ambil nyawa dia ya Allah. Tak apa Israel, tak apa malakul maut. Aku nak buat asbab sendiri. Nak buat asbab. Demo ni mati sebab poi. Sebab lemah air. Dia tak ada bergaduh dengan mu. Dia tak ada bergaduh dengan mu. Oh dia tu mati sebab apa? Sebab lemah air. Demo tu mati sebab jatuh pokok kayu. Demo tu mati. Oh sebab si dia saat ni tepuh di mutu. Sebab apa dia tu mati? Sebab kecing manis. Sebab apa dia tu mati? Warna rau. Sebab tu dia tu mati? Sebab Sebab apa dia tu mati? Dengan sebab kena COVID corona. Mu tak usah sabar. Hei Israel, tak apa, mumik sudah. Nyawa tu mengkutik, mencabut nyawa daripada seorang ni. Tapi tak apa, asbab tu pelindung tak nampak engkau, hei Israel. Sebab apa dia tu mati? Oh, tak mati wakponyo pelago kereta jadi tayar lapar. Kereta balik nak ke langit, tuai duk bawah pangkayu balik. Tak mati. Kalau tak mati pun kalau dia hidup, liang mai tu dia mengata, kalau hidup cara misalnya kalau dia hidup pun, kalau kata sara pun tak besar, orang kecek lagu tu liang mai tu dah kalau hidup pun. Sebab tu yang mati. Tu. Kamazia tu sebab apa demo tu mati weh. Tak mati buat apa penyakit sani 2-3 belah perkara. Kecing manis lagi, tai lagi, jantung lagi, kare lagi. Tah diri seorang tu puluh-puluh penyakit. Tak mati buat apa. Tu. Orang panggil sebab-sebab hak tu hewat tu, itu salah satu nak pelindung daripada Israel. Israel tugasan dia ialah nanti ambil nyawa manusia. Nanti ambil nyawa manusia. Yang kelima. Yang kelima. Malaikat yang kelima wajib kita kena tahu. Ialah kena kepada rakib. Rakib. Kita datang. Rakib. Apa rakib? Yakni malaikat yang duk mengitai-ngitai kita. Sebelah kanan ni. Ni orang panggil koring kita ni. Malaikat ni dia duk sebelah kanan nak ni. Tuhan hatang marinya duk sebelah kanan tiap-tiap orang. Rakib ni duk ada setiap-tiap orang sebelah kanan. Hak ni di dalam lapak Arab panggil apa? Qarin. Kawan kita sekali dengan kita semua ni. Malaikat kata ulamanya, malaikat rakib ni ya apa? Ya hundur pada kita bila? Yakni ketika kita masuk tandas kita nak qada hajat, malaikat ni hundur sekejap. Hundur daripada kita. Dan satu lagi, apabila kita nak setubuh dengan bini kita, maka ia hundur diri, ia malu. Ataupun orang nak berzina, ia hundur diri. Misalnya orang nak buat maksiat, ia hundur setah. Tapi ia catat daripada kebajikan kita semaya, ia catat pernah. Ni Sianung bin Sianung Yusuf bin Abdullah ni, dia ada semaya zuhur. Belum semaya zuhur, ia ada semaya sunat qabliyah lepas zuhur, ia ada wirid, ia baca ayat kursi, ia baca Fatihah, Fatihah pada semaya sunat ba'diyah. Oh, lepas ada sunat ba'diyah, ia baca Quran. Malaikat tanda satu persatu akan dibentang di akhirat.
Tu ni malaikat raqib yang duk mengitai kita daripada segala amalan-amalan kita yang baik itu. Ia duk mengitai, ia duk tengok, ia duk perhati gapo yang kita buat, perhati apa yang kita nak kerja. Dan yang keane daripada malaikat atid. Apa atid? Baca molek atid, yakni malaikat duk sebelah kiri kita nama atid, yang nanti catatkan segala kejahatan kita. Ya tak sama ni kejahatan dengan kebaikan ni. Kebaikan kita niat saja nak pergi semaya, tu heboh pahala dah, suruh malaikat catat dah. Tapi kejahatan malaikat tokar dulu, ya niat saja, ya tak ada buat lagi. Pas kalau buat dah ni ayat kata Tuhan saya kita. Tuhan saya kita. Apabila kita buat kejahatan, kalau niat saja Tuhan tersabah ke malaikat saya tulis lagi. Apabila dia pergi buat kejahatan, tu pun Tuhan saya tulis lagi kejahatan dia. Nanti tengok dalam masa sekitar sejer wajar, dia saat ni tu bertaubat dak dengan aku, dia istighfar ke dak dengan aku. Kalau dia istighfar dengan aku dalam masa sekitar nejer tu, dia minta taubat dengan aku, dia minta ampun dengan aku. Misalnya kita ada mengupak ke orang, ataupun misalnya kita saat ni pergi tengok para puan, ataupun misalnya kita saat ni tu pergi jahat suka seorang, maka kita pun bertaubat dengan Allah, menangis dengan Allah, niat sesat, maka malaikat tak boleh lagi. Malaikat tak tulis lagi kejahatan. Ya tunggu pula kita tu tengok kita tu bertaubat ke dak. Nak atas belah balik kejahatan ni, Allah Taala sangat-sangat halusinya, sangat-sangat tak sebubuhnya, sangat-sangat tak sebuinya hamba yang masuk dengan kau. Dan pula yang ketujuh daripada mungkar. Mungkar ni malaikat nanti soalkan orang di dalam kubur. Bila ni malaikat mungkar? Yang ketujuh ni, dia tanyakan amalan seorang mungkar dan nakir lapar. Mungkar yang tujuh lapar, nakir. Demo ni dia nanti tanya apabila ketika orang hidup tak kubur saat ni duk baca ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Malaikat tak masuk kita. Mungkar nakir tak masuk lagi ketika Tok Imam dan Tok Guru duk baca Fatihah, baca keluhu gatik di atas kubur, tak masuk lagi. Apabila demo kamu syak dah jiruh air atas kubur, apabila demo lipat gulung-gulung ketika pakat klik belakang anak beranak, ia pun klik, kalau bini ia pun klik, anak pun klik belakang dah. Lakah tu baik daripada kubur 3 jakah, maka mungkar nakir pun masuk perak kepada si mati. Masuk perak kepada si mati. Di situlah si mati itu kena berjawabnya, kena bersoalnya. Soal jawab. Kalau soal nak jawab tak boleh, lepas tengah tukar dia, maka celup turun kepada bombing lapis yang 7 tu. Pain masuk 70 hasta. Lepas tanya seorang, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Begitulah. Kita tak mengaji. Dia mau tanya semaya subuh berapa rakaat? Nak jawab tak boleh. Sunat ada tak boleh subuh? Jawab tak boleh. Lepas tengok tukar. Maka malaikat pun tanya macam tu, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Nak jawab tak boleh weh. Makanya lepas dengan tukar dia masuk tu mungkar nakir. Yang ke-9 ialah malaikat Ridwan, malaikat yang duk jaga pintu syurga, tugasan dia. Yang ke-10 ialah kena kepada malaikat gawa, malaikat Malik Zamaniyah, yakni tugasan dia Allah Ta'ala beri ialah tunggukan pintu dengan kau. 10 malaikat ni wajib kita kena tahu, dan wajib kita kena tahu tafsir satu persatu. Yang pertama Jibril, tugasan dia nanti waktu wahyu kepada para nabi dan pula para rasul. Dan Mikail, tugasan dia ialah tugasan dan kerjaan dia yang diberi oleh Allah, yakni nanti waktu hujan dan rezeki. Dan Israfil yang 3-nya tugasan nanti siuk sunah sangkala yang pertama dan yang kedua. Dan Israel yang dikatakan malakul maut ialah tugasan dia saat itu nanti gawa, yakni nanti cabut nyawa manusia. Yang kelima Raqib, yakni orang panggil malaikat nanti 7 catat amalan kebaikan. Yang ke-6 malaikat Atid nanti catat amalan kejahatan. Dan pula mungkar landang nakir 7-8 ni nanti soal orang yang di dalam kubur. Dan pula lagi pula malaikat Ar-Ridwan, malaikat duk jagakan pintu syurga. Yang ke-10 dikatakan Malik Zabaniyah. Habis masalah ni 10 orang ni wajib kita beriman dan wajib kita kena percaya ini ungkaran Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tu gawa. Orang panggil hulu bala Allah kecek, cara kecek tu orang panggil orang yang tugasnya yang nanti terima arahan daripada Allah. Ini kaki tangan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tuju kerja. Jibril
Jibril nanti waktu wahyu, Mikail nanti waktu turunkan masalah rezeki dan hujan, dan Israfil nanti siut sunah sangkala. Ini kaki tangan Allah Subhanahu wa taala, yakni pembantunya ataupun daripada orang yang terima tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita percaya tu satu persatu di atas jalan tafsir dan yang ketiga wajib kita percaya daripada tunya ime tapo ime asa ime wa kutubihi dan kutub yakni segala kitab-kitab Allah. Ni wajib kita kena berimej juga kitab Allah. Ni mau nak royak lalu satu persatu. Kitab Allah Subhanahu wa taala hak yang Allah Taala turun Maidah semenjak daripada Adam alaihi salam hingga sampai ke hujung nabi kita khatamun nubuwah, dikata khatamul anbiya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada tu ada mari sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka 140. Nah, selepas daripada Nabi ni, wahyu tak turun lagi-lagi. Malaikat Jibril pun tak turun daripada langit, mari ke bumi. Maka kitab yang turun daripada Allah, kalamullah daripada Allah turun kepada para nabi dan para rasul ialah 140 weh. Yang besar-besarnya ialah daripada Quran dan daripada Taurat, daripada Injil, daripada Zabur. Nah, Quran, Taurat, Injil, Zabur ni dikatakan kitab-kitab yang besar, dikatakan kalamullah yang datang daripada Allah. Hak ni wajib kita kena beriman. Wajib kita kena percaya. Hak Tuhan katanya kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membezakan satu pun daripada Rasul Allah. Sungguh kata kita dibangkit pada masa Nabi Umar bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkit jadi umat Nabi, tapi kita tak boleh nak beza kata tu bukan Nabi tu, Nabi Musa tu, Nabi Isa, tak boleh nak beza. Kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita nak beza tak boleh. Nak kata yang tu bukan rasul weh, Musa bukan rasul, bukan nabi, hawa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kita kena mengaku juga, kena beriman juga. Nabi kita tercerak nabi dan rasul. Nabi Isa pun nabi dan rasul. Nabi Musa pun dikata nabi dan rasul juga. Tapi bagi kaum yang dulu, umat yang dulu, wajib kita kena beriman dan wajib kita kena berjaya. Jangan kita duk beza tahap yang tu bukan nabi tu. Mana? Yang Musa tu, Nabi Isa tu, lagi pula Nabi ada bukan nabi rasul. Tak boleh kita nak beza. Wajib kita kena beriman satu persatu. Tu kitab yang turun pada nabi dan rasul 140. Wa rusulihi dan rasul semua tu 25 orang wajib kita kena beriman dan wajib kita kena boleh royak satu persatu, daripada Adam, daripada Idris, daripada masalah Nuh, daripada Saleh, daripada Hud, daripada Lut. Ni wajib kita kena beriman. Nabi Adam cerita tu panjanglah kalau kita royak. Wal yaumil akhir, dan kita kena beriman pula dengan hari kiamat. Hari kiamat ni kita duk royak cekak-cekak, patut guru lain-lain pun duk royak cekak-cekak, patut duk cerita cekak-cekak tentang hari kiamat. Cumanya iman kita tu setara mana, iman kita tu nampak ke tak nampak, hak tu kita lah. Keimanan ini perlu kepada iman yang amat-amatnya, yang amat-amat mengertinya daripada masalah kita kata hari kiamat. Maka hari kiamat, hari kesudahan. Hari kiamat, hari dibangkitkan kita daripada kubur. Maka dihalau kita pergi kepada satu tempat yang dikatakan mahsyar. Pada mahsyar. Sebab tu Tuhan katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
ni Quran ni ia akan jadi pertunjuk ke bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut ke Allah. Siapa dia orang yang takut? Maka Tuhan mensifati alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang gapo? Yang percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang percaya dengan hari gaib, yakni percaya dengan hari kiamat. Ni daripada sifat-sifat orang beriman, daripada sifat-sifat orang yang takwa, maka dia beriman dengan hari tak nampak. Hari kiamat berlaku tak lagi kata begitu api tubik leboming, kita wajib kena beriman. Lepas tu akan tubik Ya'juj wa Ma'juj, kita kena beriman. Akan tubik Dajjal, wajib kita kena beriman. Ni orang panggil iman bagi orang. Maka orang apa boleh beriman sampai tahap tu, maka dia disifati dengan hudal lil muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Wabil qadri, dan dia beriman dengan qadar Allah. Qadar mana? Khairihi wa syarrihi. Makna dia beriman, dia percaya pula dengan qadar Allah, dengan takdir Allah, dengan perkara yang menentu oleh Allah, dengan keputusan Allah, baik dan jahat itu. Habis kat tu dah. Dan wajib atasnya, atas mukallaf pula, bahawa ia mengetahui akan aqaidal iman, dan iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan yang mustahil atasnya atas Allah, dan yang harus pada haknya hak Allah. Maka musannif kita masuk campur sikit. Tapi asal kita ni ia nak bercara hukum-hukum fiqh, tapi sebelum daripada ia nak pergi kepada hukum fiqh, maka musannif kita kutip sikit, masuk sikit, takut kita tu terlupa daripada masalah tunya-tunya bagi iman, ataupun daripada tapak-tapak iman dan tasah asal iman, ataupun dikatakan rukun iman. Jadi musannif kita dan muallif kita tak, dan wajib atasnya atas mukallaf pula seperti wajib dia mempercayai dan mengenalkan akan rukun Islam, dan dia mengenal pula akan rukun iman. Wajib gapo supaya wajib dia kenalkan Islam, wajib mengenalkan rukun Islam, wajib dia mengenalkan rukun iman. Dah bahawa ia mukallaf. Mukallaf saat ni tu seorang mukallaf mengetahui akan aqaidal iman, yakni simpulan iman. Wajib ia kena tahu daripada simpulan iman. Mana simpulan iman? Yakni iman yang disumpah akan dia, dibanding akan dia dengan iman. Yak kata iman hak yang disebandingkan, diserupaikan dengan keadaan simpulan. Apa makna simpulan? Supaya simpul kita simpul benih, simpul kita jeruk. Simpul kita jeruk. Maka jadi jeruk habis. Benih tu jadi simpul habis. Maka kita nak ukar tu susah ibu apa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, payah kita nak ukar, payah kita nak terbuka kita. Supaya juga nak dia kata maksud iman kita ni nak terdapat iman ni satu perkara yang sangat-sangat payah dan sangat-sangat susah. Nak betapa masuk ke dalam hati kita yang kecil tu, orang panggil satu perkara yang payah, perkara yang susah weh. Maka dia kata sini wajib kita mukallaf tu mengetahui akan aqaidul iman dan iaitu aqaidul iman, simpulan iman itu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hak kita sebut saat ni. Sifat yang wajib bagi Allah ialah dikatakan 20 sifat. Yang pertama wujud, yang keduanya qidam, yang ketiganya baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsi, yang keenam qudrat, yang tujuh iradah, yang ke-8 ilmu, yang ke-9 haya, yang ke-10 sama, yang ke-11 dikatakan basar, yang 12 dikatakan haya, yang 13 dikatakan sifat ilmu. Sifat ilmu dikatakan sifat ilmu. Kemudian kita katanya Allah Subhanahu wa taala tu wajib bagi dia tu 20 sifat. Kemudian 7 lagi ditambahkan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu
hayna aliman kaunuhu ana hayyan. Kata gilah. Maka 20 sifat yang wajib kita kena kenal dan wajib kita kena tafsir dan wajib kita kena tahu satu persatu daripada perkara yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala, yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan yang mustahil atasnya perkara yang tertutup ataupun perkara yang tak tertentu. Lagi kan datang muallif kita akan uraikan takrif bagi wajib pada akal tu apa dia dan wajib pada akal apa dia, mustahil pada akal tu apa dia. Maka hukum ni ada 3. Ada hukum, orang panggil hukum wajib ni ada 3. Ada wajib pada syarak dan ada wajib pada akal dan ada wajib pada adat. Kita nak bercara dulu. Ni kena beza molek ni. Orang tak reti kan 3 wajib ni, orang ni kelai kabuk ni. Hak ni dah hukum orang panggil selerak tabak ni. Ni kadang-kadang dah hukum jadi tak kena, tak halak tertentu, tak hukum mana ni. Sebab dia nak beza tak leh. Hak mana wajib syarak, hak mana wajib akal, hak mana wajib tanah adat. Yakni wajib syarak, yakni kita katanya daripada berapa perkara. Yang pertamanya al-wajibu, anak al-wujub. Yang pertama al-wajibu ataupun dikata al-wujubu. Yang kedua wajib pada syarak ialah ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala apabila kita mengerjakan dia, dan pula wa yu'aqabu ala tarki, dan apa dan diseksakan seorang hamba itu kerana meninggal akan dia akan wajib syarak. Mana kita kata wajib syarak? Yakni wajib yang kita buat boleh pahala. Supaya kita semaya boleh pahala, kita puasa boleh pahala. Nah, bagi dia lagi kita keluar zakat boleh pahala, dan pula masalah kita tahu wajib syarak lagi, nah kita semaya fardu boleh pahala. Tu orang panggil wajib syarak tu. Dan pula disiksa apabila kita tinggal semaya kena seksa tu. Pucanya seksa sebab tinggal wajib syarak tu. Wajib syarak buat boleh pahala, tinggal kena seksa. Waktu mana semaya 5 waktu dapat pahala, dapat balasan, dapat ganjaran daripada Allah. Tapi kalau dia tinggalkan wajib syarak, maka dia disiksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajib pada akal, wajib pada akal ni apa takrifnya? Beza molek. Ma yutasawwaru fil aqli adamuhu, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak ditasawwur, tak dilogik, tak ditegama, tak disila pada akal kita, adamuhu, ketiadaannya, ketiadaan mah. Barang ni tak boleh nak terima akal, tak logik akal mana? Seperti tak ada Allah. Kemudian tak ada Allah, orang panggil perkara ni perkara yang gawa, yang tak terima akal. Perkara tak termasuk akal nak kata tak ada Allah. Dia tak ada Allah, tak ada langit. Dia tak ada Allah, tak ada lah bumi. Dia tak ada Allah, tak ada lah kita. Dia tak ada Allah, tak ada lah sebuah perkara alam ni. Daripada bukit, bukau, air, langit, bumi, daripada lautan semua tak ada. Sebab tu orang panggil akal kita tak logik, akal kita tak boleh nak terima dengan keadaan tidak adanya. Ketiadaannya, ketiadaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus pada haknya. Dan wajib pada adat, wajib pada adat tak boleh jadi. Kalau tak makan cerak lapar, wajib lapar kalau tak makan. Tapi apabila dia makan, wajib kenyang. Wajib kenyang. Ya zaman-zaman tok nenek kita, tok moyang kita makan kenyang ni. Depa bila makan nasi kenyalah, apabila minum air dah galah ni yak semenjak daripada tok nenek dan tok moyang kita lagi. Apabila minum hilang dah ga, apabila makan maka kenyalah. Ni orang panggil adat biasa jadi adat kebiasaan, adat takolid kita jadi lagu ni. Tapi masalah itu adat dan wajib pada adat itu boleh menyalahi pada wajib akal. Tu dia. Lebih kurangnya. Dan dia kata lagi, dan segala sifat yang wajib bagi segala rasul. Sifat yang wajib bagi segala rasul, maka itu setengah daripada wajib. Kalau kita kena kenal daripada sifat amanah, fatanah, siddiq, amanah, fatanah, fatanah, lagi pula tabligh. Itu orang panggil sifat yang wajib bagi hak rasul. Daripada siddiq, daripada amanah, daripada fatanah, daripada tabligh. Dan ia mustahil di
atas mereka itu atas rasul gapo daripada gapo lawan sidik ialah al-kazib bohong, lawan daripada masalah amanah yakni al-khianah khianat wi rasul ni, ataupun lawan bagi fatanah yakni as-safih bodoh ataupun tak cerdik rasul ni. Lawan daripada masalah tabligh ialah katman yakni susukkan ilmu, sembunyi tak menyampai dengan apa titahan yang Allah Taala bagi nah. Dan yang mustahil pada atas mereka itu saat ni kita ayat khianat bohong ataupun daripada bodoh ataupun tak cerdik sani. Dan yang harus pada hak mereka itu rasul, rasul itu harus apa? Boleh makan, rasul minum macam kita, rasul makan macam kita, rasul tidur macam kita, supaya dengan kita itulah rasul tidur makan minum tapi makan rasul tak telajak macam kita, rasul tidur tak macam kita tidur kadang ada telajak subuh tak bangun, kadang-kadang kita makan telajak siapa nak nyawa tadi, rasul tak makanlah tu. Deh. Maka sekadar tu dulu hari ni, insya-Allah kita bersama pula esok. Pada katanya berkata Syekh Sanusi rahimahullah, i'lam annal hukmal aqliyah yang hasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Qadar tu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.